Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika binti Wan Hasnan. Nombor matrik 19070173 daripada Diploma Kewangan Islam semester yang kelima bagi sesi Jun 2021-2022. Dalam video kali ini saya akan kongsikan mengenai rukun iman dan hubungannya dengan perniagaan. Video ini merupakan salah satu daripada tugasan bagi kursus Etika Perniagaan Islam KDK 2303 yang mana pensyarahnya ialah Ustaz Mujibur Rahman bin Muhammad Saleh. Tengok dulu sepintas lalu apa yang saya akan kongsikan dalam video ini. Pertama sekali ialah pengenalan, yang kedua rukun iman, yang ketiga perniagaan Islam, yang keempat hubungan rukun iman dan perniagaan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga ini, dapat kita simpulkan bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang syumul, yang sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan agama yang syumul ni ialah agama yang lengkap dalam pelbagai aspek, yang merangkumi dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan agama Islam ni merupakan agama yang saling melengkapi, yang lengkap dan saling melengkapi. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ni, sebagai hamba kepada Allah, terdapat 3 komponen utama dalam kehidupan manusia, iaitu iman, Islam dan ihsan. Ketiga-tiga komponen ni dia saling melengkapi antara satu sama lain. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana bagaimana kita boleh mengaku kita adalah seorang Islam kalau kita tidak beriman? Ataupun bagaimana kita boleh mengaku kita adalah orang Islam jika kita tidak ihsan, tidak ada ihsan? Maksudnya sini iman, Islam dan ihsan tu adalah 3 komponen yang penting dalam kehidupan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kita tengok pada rukun iman. Iman artinya kepercayaan atau tasdik. Dan keimanan ni dia memerlukan kesepaduan antara 3 perkara, iaitu percaya dalam hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan segala rukun dan perintah yang ditetapkan oleh Allah. Iman ni adalah dasar akidah atau kepercayaan orang Islam, dan rukun iman ni adalah tetap sepanjang zaman dan tidak mungkin berubah walaupun berlaku perubahan zaman ataupun perubahan pemerintahan sekalipun, dia tidak mungkin akan merubah kepada rukun iman itu sendiri. Kita ada rukun iman, ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita akan tengok satu persatu.
Pertama, beriman kepada Allah. Okay, beriman kepada Allah ni maksud dia kita percaya akan kewujudan Allah sebagai Tuhan yang sempurna sifat dia secara mutlak dan merupakan pencipta alam ini dan merupakan penyusun peraturan dan pengatur perjalanan. Dan kita kena percaya bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebagaimana dalam kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, seterusnya beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ni maksudnya kita wajib bagi orang Islam untuk meyakini bahawa malaikat adalah makhluk yang Allah jadikan daripada cahaya dan boleh berupa berbagai bentuk. Tapi dia tidak bersifat seperti sifat manusia. Maksudnya kita kena yakinilah kewujudan malaikat dan kita kena tahu 10 nama malaikat serta tugasan dia. Okey, yang seterusnya ialah beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah maksudnya kita beriman dengan sekalian kitab Allah, merangkumi semua kitab dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumnya adalah wajib. Maksudnya beriman kepada kitab bukan semata-mata kita mempercayai bahawa hanya Al-Quran sahaja yang Allah wahyukan kepada para Nabi dan Rasul. Tapi kita kena meyakini bahawa ada kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ada suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Okey, seterusnya kita tengok kepada beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul ni maksudnya kita mempercayai bahawa mereka merupakan insan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan, menyebarkan agama Allah. Dan kita perlu mempercayai bahawa setiap ajaran yang disampaikan oleh mereka adalah baik dari segi tak kisah dari segi lisan maupun secara perbuatan yang mereka tunjukkan. Dan setiap apa yang mereka lakukan perlulah menjadi suri tauladan bagi kita sebagai umat Islam. Bilangan sebenar Nabi dan Rasul tidak diketahui, ada khilaf, tapi terdapat 25 orang Nabi yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Seterusnya ialah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat ni maksudnya kita percaya dengan penuh yakin tanpa sebarang keraguan bahawa selepas kehidupan di dunia ni kita pasti akan berhadapan dengan hari pembalasan. Dan kehidupan di dunia ni hanyalah sementara dan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Seterusnya ialah beriman kepada qada dan qadar. Okey, beriman kepada qada dan qadar ni kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perjalanan hamba-hambanya dan mengawasi hal ehwal mereka serta mentadbir urusan mereka. Dan kita kena percaya bahawa segala sesuatu yang berlaku dekat dalam alam ni adalah dengan izin Allah semata-mata. Okay. Beriman kepada qada dan qadar ni kita beriman dengan setiap sesuatu ni Allah dah tetapkan. Tapi tidak semestinya kita tidak perlu berusaha. Maksudnya kita masih perlu berusaha kerana
Allah akan menilai seseorang tu atas niat dia dan usaha yang dilakukannya. Selanjutnya kita tengok mengenai perniagaan. Dalam Kamus Al-Munawir menjelaskan, perniagaan ini merupakan satu kegiatan usaha individu yang berorganisasi untuk hasilkan keuntungan dengan menjual barang dagangan atau menjual perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi keperluan masyarakat. Ada pendapat yang lain mengatakan bahawa perniagaan ini merupakan sejumlah keseluruhan usaha yang meliputi pertanian, produksi, pembangunan, pengedaran, pengangkutan, komunikasi, usaha tenaga dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang yang menghasilkan dana, memasarkan barangan atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, konsep perniagaan dalam Islam ni amat luas. Sebabnya dia tidaklah tertumpu atau terbatas kepada pencapaian material sahaja, iaitu pencapaian di dunia sahaja, tapi kita fokuskan kepada pencapaian di dunia dan di akhirat. Okey, perniagaan ini juga merupakan ibadah sebagai salah satu ibadah fardu kifayah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kepada prinsip perniagaan dalam Islam. Yang pertama ialah kesatuan. Kesatuan ni dia melibatkan konsep tauhid. Maksudnya sini kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey, dalam kehidupan kita ni, segala sesuatu yang kita lakukan perlulah semata-mata kerana Allah untuk mendapatkan redha Allah. Okey, dalam konteks perniagaan, kita perlulah melaksanakan sesuatu perniagaan itu sendiri semata-mata kerana Allah dengan niat ibadah kepada Allah untuk mendapatkan redha Allah itu sendiri. Dan dalam perniagaan ini juga apabila prinsip kesatuan dilaksanakan, maka tidak akan berlaku amalan-amalan yang tidak beretika dalam sesebuah perniagaan itu sendiri. Okey, yang kedua ialah kesaksamaan. Kesaksamaan ini berkaitan langsung dengan konsep adil. Apa yang dimaksudkan dengan adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai' bimakaniha. Maksudnya dia bukanlah adil tu bukan maksudnya sama rata, tapi kita meletakkan sesuatu pada tempat yang sepatutnya. Okey, dalam konteks perniagaan, kesaksamaan ni melibatkan, contoh dia melibatkan timbangan. So peniaga akan berlaku adil kepada pembeli, maka peniaga ni akan menimbang sesuatu barangan tu secara telus, secara betul. Tidak ada penipuan dalam pertimbangan, dalam pertimbangan. Okey, seterusnya konsep prinsip keinginan. Prinsip keinginan ni berkait langsung dengan konsep kebebasan. Maksud sini setiap individu tu dia mempunyai hak untuk sama ada untuk melakukan sesuatu ataupun tidak. Okey, dalam konteks perniagaan, seseorang individu itu berhak untuk melakukan kontrak ataupun sebaliknya tanpa ada paksaan. Okey, yang keempat ialah prinsip tanggungjawab.
prinsip tanggungjawab, maksud ini umat Islam kita ada dua tanggungjawab, iaitu tanggungjawab yang tidak boleh ditanggung oleh orang lain, iaitu fardu ain, dan tanggungjawab yang tanggungjawab bersama yang terlepas sekiranya ada salah seorang ataupun sebahagian yang memikulnya, iaitu fardu kifayah. Okey, dalam konteks perniagaan, apa yang dikatakan dengan tanggungjawab ini ialah seseorang tu perlulah bertanggungjawab secara mutlak atas apa yang dilakukan. Contohnya dalam perniagaan, dia perlulah bertanggungjawab untuk beretika ketika melakukan perniagaannya. Okey, dan yang terakhir, prinsip perniagaan yang terakhir ialah kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati ni dia berkaitan langsung dengan konsep ihsan. Apa yang didefinisikan dengan murah hati ini ialah sesuatu tindakan yang memberi faedah kepada orang lain tanpa sebarang kewajipan ataupun tanpa sebarang tuntutan. Okey, dalam konteks perniagaan, prinsip murah hati ni maksudnya apabila contohlah dalam perniagaan ada pembeli yang kurang berkemampuan nak beli sesuatu barang. So sebagai seorang peniaga, kita perlulah ada prinsip murah hati tu. Contohnya kita bagi harga, kita bagi percuma ataupun kita bagi separuh harga kepada orang tersebut. Okey, seterusnya kita tengok hubungan antara rukun iman dan perniagaan. Okey, berdasarkan apa yang saya faham, saya simpulkan hubungan antara rukun iman dan perniagaan seperti dalam rajah yang tertera. Okey, pertama sekali kita tengok, kita ada rukun iman. Rukun iman, apabila seseorang itu keimanannya teguh kepada keenam-enam rukun iman tu, kita betul-betul beriman, kita betul-betul mempercayai dalam hati, kita betul-betul kita mengatakan dengan lidah, dan kita betul-betul beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah. So dia akan melahirkan insan yang lengkap akan tiga-tiga asas dalam Islam itu sendiri, iaitu tauhid, syariah dan akhlak. Okey, tauhid, syariah, akhlak ni ialah asas dalam Islam yang mana dia saling melengkapi antara satu sama lain dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Okey, pertama sekali kita tengok tauhid. Tauhid, kita percaya, kita kepercayaan kepada Allah yang mana segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah semata-mata kerana Allah. So dalam konteks perniagaan, apabila tauhid akidah seseorang itu teguh dan betul-betul teguh, so seseorang individu tu dia akan menjadikan Allah adalah matlamat utama dalam perniagaannya. Maksudnya dia melaksanakan perniagaan tu bukanlah hanya semata-mata untuk kaya atau untuk mengaut keuntungan di dunia semata-mata, tapi dia dalam proses untuk menggapai redha Allah dan berjaya di dunia, tidak dilupakan di akhirat juga. Okey, seterusnya dari syariah, apabila kita betul-betul beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, so dalam Allah telah turunkan
bagi kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah turunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita untuk kita jadikan panduan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ni. So setiap peraturan-peraturan yang Allah tetapkan tu, apabila kita dalam konteks perniagaan, apabila seseorang tu betul-betul berpegang teguh dengan keimanan yang sebenar-benarnya, so dia akan mengikuti setiap perkara yang Allah tetapkan dan setiap peraturan yang Allah tetapkan. So dalam konteks perniagaan, seseorang tu akan melaksanakan prinsip perniagaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam. So dia akan menjurus kepada perniagaan yang berjaya, bukan saja berjaya dari segi mengaut keuntungan di dunia, tapi berjaya membantu orang ramai dan juga berjaya untuk membantu seseorang itu untuk menggapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Okay, seterusnya akhlak. Akhlak itu sendiri, apabila seseorang itu betul-betul berpegang teguh dengan keimanan yang sebenar-benarnya, so dia akan melahirkan individu yang berakhlak, individu yang betul-betul berakhlak secara akhlak yang dituntut dalam Islam. So dalam konteks perniagaan, apabila seseorang tu berakhlak, maksudnya dia beretika dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, dia berakhlak mulia, termasuklah perniagaan. So dia menjurus kepada kejayaan yang sebenarnya. Okey, kita tengok sini. Kita ada matlamat perniagaan, prinsip perniagaan dan etika perniagaan. So apabila ketiga-tiga ni digabungkan dan menjadikan Allah adalah tujuan utama, maka Allah adalah tujuan utama dan mengikuti setiap suruhan Allah, peraturan yang ditetapkan oleh Allah, so dia akan menjurus kepada al-falah, iaitu iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Okay. Kita sebagai umat Islam, kita mempercayai bahawa adanya wujudnya hari akhirat. Oleh itu dan hari akhirat adalah kehidupan yang abadi dan kehidupan di dunia ini adalah sementara sahaja. So kita sebenarnya dalam proses untuk menggapai, untuk mencari bekalan supaya kita boleh berjaya di akhirat kelak. So setiap perkara yang kita lakukan, kita mestilah niat kerana Allah dan melakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan perkara itu akan menjuruskan kita kepada al-falah, iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Okay. Kesimpulan bagi video ini, setiap umat Islam perlulah mendalami rukun iman dengan sebaiknya kerana ia merupakan tuntutan dalam Islam. Maksudnya setiap manusia ni perlu mempelajari rukun iman. Contohnya kita perlu dalam beriman kepada Allah, kita perlu mengetahui sifat 20 Allah, kita perlu mendalami dengan lebih lanjut untuk mengenal Allah supaya kita dapat beriman dengan seteguhnya. Okey, kefahaman dan kepercayaan yang baik kepada rukun iman melahirkan umat yang cemerlang. Maksudnya apabila kita dah mendalami setiap rukun iman, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Apabila kita dah mempelajari, kita tambah baik ilmu kita mengenai rukun iman itu sendiri,
dia akan menjurus kita kepada personality, kepada akhlak yang lebih baik, dan itu akan menjadikan kita umat yang cemerlang. Okey, ingat ya, kita ni kita mencari kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita cari kejayaan di dunia dan di akhirat, kedua-duanya. Bukan kita nak berjaya di dunia semata-mata, kerana akhirat adalah dunia adalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Okay, so kita kenalah sentiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dalam diri, kerana al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu sendiri turun, dia ada turun dan naiknya. So sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, mendalami ilmu Islam dengan lebih banyak dan mengamalkannya, supaya kita dapat berusaha untuk naikkan keimanan dalam diri kita sendiri. Siru ala barakatillah. Okay, jazakumullahu khairan jazak. Jazakumullahu khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Mujibur Rahman bin Muhammad Saleh selaku pensyarah bagi kursus Etika Perniagaan Islam KDK 2303. Tidak dilupakan juga kepada Ayu Dalita, Umi dan Abah Wan Hasnan, serta adik-beradik dan sahabat-sahabat seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu ini, dan semua yang terlibat termasuk yang mendengar video kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang segala kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya sudahi video kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.